PDP approach is the best approach, again, when it comes to building a major infrastructure project. The key element here is about risk. We basically transfer the risk to the project partner in order for them to deliver the job or the project within time, within budget, and they take up most of the risk. Satu jawatan kuasa khas MRT Exco ditubuhkan untuk memastikan projek berjalan lancar. MRT Exco is very crucial in the whole spectrum of this project. The idea of having this MRT Exco is just to solve issues. It doesn't take long, maximum an hour, once a month. That is a very good platform in order to expedite the project. Namun, pembinaan sistem pengangkutan baharu di Lembah Klang ini bukannya mudah. Sesetengah bahagian Jejambat dan stesen KV MRT dibina di kawasan trafik yang sesak. Bagi memastikan semua pihak sama ada komuniti atau perniagaan yang berhampiran dengan jajaran MRT dimaklumkan tentang aktiviti pembinaan, interaksi bersama pihak-pihak berkepentingan telah dijalankan. Community engagement to me is a very important part of the whole construction process itself, because you can't build something through a community without engaging them. Bagi laluan pertama, lebih 3,000 sesi perjumpaan dengan penduduk, persatuan penduduk, ahli-ahli perniagaan, pekedai dan kumpulan-kumpulan lain telah diadakan. Satu plan pengurusan trafik telah dilaksanakan bagi mengurangkan gangguan akibat pembinaan. Before we start any construction, we would have to plan the traffic management meticulously. What we do usually is we sit down in a room and do the desktop planning to tie in with the construction sequence. Then we do simulation. Ini diikuti oleh penutupan jalan percubaan. This trial closure is to see what is the impact when we actually do it. This is done to validate our study and our simulation. Once the trial is successful, then we go for full implementation. Salah satu lencongan trafik yang paling mencabar dilaksanakan adalah di Persiaran Surian, berhampiran Sunway Giza. Ini disebabkan pembinaan dilakukan serentak dengan pembinaan jalan bawah tanah. That particular area, we are building the station. We are also building an underpass for the local authority, which is part of the project. And we have had to do the traffic management in 2 major stages. In all this, we have a traffic management team on standby 24 hours to make sure that nothing goes wrong. If there's anything that we did not plan earlier, then we can take care of that immediately. Keselamatan pengguna jalan raya sentiasa diutamakan. Our work should not put the public at risk, and therefore that's why we would close roads. We would hold up traffic. Yes, it's an inconvenience, but it's for the safety of the public. Seksyen bertingkat terdiri daripada 1,400 tiang untuk menyokong 17,000 galang ke kotak bersegmen yang membentuk jejambat. Terdapat 24 buah stesen bertingkat dan 2 depo, satu di Sungai Buloh dan satu lagi di Kajang. Untuk memastikan kejayaan projek ini, proses perolehan telus dilaksanakan. Syarikat tertakluk kepada penilaian yang tegas bagi memastikan hanya kontraktor yang terbaik, paling berpengalaman dan kompetitif yang dipilih. Terdapat 8 pakej kerja yang berbeza bagi seksyen bertingkat yang dibahagikan kepada pakej utara, iaitu dari Sungai Buloh ke Semantan, dan pakej selatan, iaitu dari Ceras ke Kajang. Gantry pelancar seberat 400 tan digunakan untuk membina jejambat dengan menaikkan galang ke kotak bersegmen atau SBG. The gantry is basically a sort of a crane lifting mechanism. It lifts all the units together. It aligns them so they're all in a nice line. And at our peak, we had 21 gantries. That's a lot of gantries. Laluan bertingkat perlu dibina di atas jalan raya dan jejambat yang sedia ada menjadikan pembinaan sungguh mencabar. The alignment itself must pass above the existing structure. Name it a bridge or the highway, we have to pass above it. Di sesetengah tempat, jejambat dibina dengan ketinggian yang tinggi. When we talk about the gradient or the slope for a road, it can go up to 10%. But for train, it cannot go more than 3% because the way the train operates. Okay, otherwise, on rainy days, it will slip. That's why some areas you see that
The piers will be very, very high to make sure that the vertical alignment is maintained throughout the whole stretch. Majoriti laluan dibina di atas tanah, manakala 1/5 daripada laluan Sungai Buloh Kajang dibina di bawah tanah. Ini adalah cabaran terbesar yang ditempuh oleh pasukan pembinaan. Di tanah ini kita berpijak. Di sini kita hulurkan segala kesetiaan. Menarik sepanjang bulan kebangsaan di TV1. Kita akan teguh mempertahankan nama negara. Sehati sejiwa. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami di TV1. Nantikan Salam Baitullah bersama Ustaz Don Daniel Don Biyajid dengan tajuk Rasulullah SAW di Hatiku. Rabu, 31 Ogos, 9 malam, siaran langsung di TV1. Di tanah ini kita berpijak. Di sini kita hulurkan segala kesetiaan. Menarik sepanjang bulan kebangsaan di TV1. Senoi Pra menjejak beret merah. Tugas untuk asap yang Sehati sejiwa. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami di TV1. Bersama saya lagi, Aidil Marcello dalam program bantuan dan inspirasi. Ogos saban tahun adalah tarikh yang paling dinanti-nantikannya. Jiwa dan semangat patriotik beliau diluah dengan menghasilkan pakaian bertema kebangsaan dan dipakai anak-anaknya bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Kita orang terkejut juga tahu, penerimaan orang tu memang ramai yang seronok. Baju bendera lah sini, dek, sini nak bergambar. Menjelajah ke negeri Johor bersama konvoi Kembara Semarak Merdeka Negeri Johor sempena Hari Kebangsaan ke-59. Jurnal Best, 31 Ogos 2016, 7.30 malam. Saban tahun kita menyambut 31 Ogos sebagai Hari Kemerdekaan Negara. Kemerdekaan adalah satu nikmat yang tidak boleh dinilai dengan apa cara sekalipun, termasuk wang ringgit. Kemerdekaan bererti kita bebas, bukan setakat daripada cengkaman penjajahan, bahkan lebih jauh dari itu. Kita mampu untuk membentuk negara mengikut acuan kita sendiri dan mempertahankannya daripada segala ancaman yang boleh memudaratkan keselamatan serta kedaulatan tanah air. Yang penting sekali, sama-samalah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan mengukuhkan perpaduan dan menanamkan semangat patriotik kepada negara demi membina sebuah negara bangsa yang maju jaya, berdaulat serta merdeka buat selama-lamanya. Selamat Hari Kebangsaan. Di tanah ini kita berpijak. Di sini kita hulurkan segala kesetiaan. Menarik sepanjang bulan kebangsaan di TV1. Kita akan teguh mempertahankan nama negara. Sehati sejiwa. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami di TV1. Jajaran KV MRT yang pertama, laluan Sungai Buloh Kajang adalah sepanjang 51 km. Untuk memudahkan pembinaan laluan di pusat bandaraya, jajaran sejauh 9.5 km berada di bawah tanah. For city centres, really the best thing is to put it underground. You don't have to demolish too many buildings.
We're not looking to destroy areas, we're looking to enhance areas. Reka bentuk dan pembinaan kerja-kerja bawah tanah dianugerahkan kepada MMC Gamuda KV MRT Tunneling Sendirian Berhad atas pengalaman mereka membina terowong dan kepakaran teknologi yang sedia ada. Seksyen bawah tanah bermula dari Semantan ke Maluri dan melalui 7 buah stesen bawah tanah, Muzium Negara, Pasar Seni, Merdeka, Bukit Bintang, Tun Razak Exchange, Cochrane dan Maluri. Untuk membina terowong, mesin pengorek terowong atau TBM digunakan untuk menggali batu dan tanah dengan alat khas yang dipasang pada kepala pemotong yang berputar. MMC Gamuda KV MRT bekerjasama dengan sebuah syarikat Jerman, Heron Connect, telah mencipta TBM Variable Density yang pertama seumpamanya di dunia. TBM Variable Density yang pertama tiba di Malaysia pada awal 2013. Membawa TBM ke lokasi-lokasi di sekitar Kuala Lumpur merupakan suatu cabaran yang memerlukan koordinasi yang teliti. Selepas 3 bulan pemasangan, TBM yang pertama sudah sedia untuk memulakan pengorekan. Pelancaran TBM Variable Density telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak pada 30 Mei 2013. Hari ini kita dapat menyaksikan pencapaian yang bermakna dalam perjalanan negara kita. Bukan saja untuk melakukan perubahan yang besar kepada sistem pengangkutan awam negara, tetapi signifikan projek MRT ini untuk Malaysia ditransformasikan sebagai negara berpendapatan. TBM berupaya mengorek dan membina gegelang terowong yang membentuk lapisan terowong. Setiap gelang terdiri daripada 7 segmen dan 1 kunci atau keystone. Sebanyak 11,500 segmen diperlukan untuk membina terowong berkembar sejauh 7.8 km. Dinding terowong perlu kukuh untuk menghadapi tekanan kuat dan kesan kimia dari tanah dan air serta dapat bertahan daripada enapan akibat dari keadaan geologi tanah yang teruk. Segmen-segmen terowong dibuat di luar kawasan tapak di 3 kilang berbeza. We are adopting the technology what we call steel fiber reinforced concrete, where we use a staple-like steel fiber to replace a conventional thick and heavy rebar. On top of that, we are using another fiber called polypropylene fiber to improve the fire-resistant properties of our segments. 8 TBM digunakan untuk projek ini. 4 TBM telah dilancarkan dari Cochrane, 2 TBM dari Portal Utara, Semantan, 1 TBM dari Shaft Inai dan 1 dari Shaft Pudu. Projek terowong MRT ini memerlukan ribuan pekerja untuk tempoh 2 tahun pembinaan dan MMC Gamuda telah menubuhkan sebuah akademi untuk melatih ratusan pekerja tempatan yang diperlukan untuk kerja-kerja pembinaan bawah tanah. Akademi Latihan Terowong TTA adalah yang pertama di dunia dengan tujuan membentuk tenaga kerja Malaysia berkemahiran tinggi yang mahir dalam bidang pembinaan terowong. Setakat ini, lebih 16,000 pekerja profesional dan mahir telah dilatih di TTA dalam pelbagai bidang untuk menyokong kerja pembinaan terowong dan bawah tanah, terutamanya untuk projek KV MRT. Benda ni mesin baru, banyak benda yang kita kena belajar. Engineer dan senior banyak tunjuk ajar kat saya daripada mula sampai sekarang lah. Dah faham pasal TBM ni. Bagi pendapat saya, masa depan kerja dalam tunneling ni agak cerah lah sebab ni baru first project MRT. Mungkin lepas ni ada lagi. Saya bekerja di TBM, saya diberi tugas jaga piping belakang. Saya rasa bangga lah dapat bekerja di projek terbesar di Malaysia. I think the training of locals is very important. You need people to have the expertise. They've gone through the training school, they learn the basics, and then they've actually been put out on site and seen it in action, and that's enhancing their skills. 2 penembusan TBM yang pertama adalah di Stesen Muzium Negara pada 24 Disember 2013 dan 16 Januari 2014. Mesin-mesin ini kemudiannya dilancarkan semula untuk membina terowong ke arah stesen Pasar Seni. Penembusan kelima berjaya dilakukan di Portal Selatan Maluri pada 24 April 2014. Ini merupakan titik pertengahan bagi kerja-kerja mengorek terowong. Ini merupakan
merupakan satu kejayaan yang paling bersejarah, yang mana kita punya mesin yang ketiga breakthrough daripada Cochrane ke Malurisah Portal. We have a lot of challenges in this 4-5 month work. Feel great and happy. Ini pengalaman yang berharga bagi seorang rakyat Malaysia yang sanggup bekerja dalam tanda ini daripada awal hingga habis. Sementara kerja-kerja pembinaan terowong ini dijalankan, pembinaan 7 buah stesen turut dilaksanakan. Terletak bersebelahan muzium, stesen Muzium Negara disambungkan ke hub pengangkutan KL Sentral. Cabaran terbesar adalah memastikan keselamatan bangunan warisan negara. Struktur dan mural pada dinding muzium dipantau setiap hari. During the construction, we have allocated more than 200 numbers of instrumentation to monitor the Muzium Negara building condition through all the days of our construction. Stesen Pasar Seni terletak di Jalan Petaling dan akan bersambung dengan stesen LRT Pasar Seni yang sedia ada. Pembinaan stesen berdepan cabaran untuk melindungi kabel elektrik yang menjadi sebahagian daripada grid kebangsaan. While we were doing excavation, we got a big surprise. We found 132 kV cable. This cable carries power for a third of Kuala Lumpur. A power cut here could cripple part of the city. We could not afford that to happen. Sebuah kotak perlindungan keluli dibina untuk melindungi kabel 132 kV yang terletak di bawah jalan raya. The authorities insisted the cable to stay in place. It cannot be moved at all. So the only option left for us was to build a steel box to support the cable so that we can work and excavate underneath. Semua kerja penggalian di stesen Pasar Seni berjaya disiapkan tanpa sebarang gangguan kuasa di bandaraya. Stesen Merdeka terletak berhampiran Stadium Merdeka dan Stadium Negara. Tupang keluli atau struts diperlukan semasa kerja-kerja penggalian kerana kedalaman melebihi 30 meter. The main challenge of this station is to construct 6 layers of strutting. We use up to 4,000 tons of steel in order to provide the earth retaining system strutting for our station. Stesen Bukit Bintang yang terletak di kawasan segitiga emas dibina mengikut fasa bagi memastikan aliran trafik tidak terganggu. So the challenges for this area is traffic, definitely, because we have restricted hours. There are a lot of cars, and also people are a lot public. Our challenges facing here is basically want to maintain the environment here with a minimal disturbance. Stesen Tun Razak Exchange terletak berhampiran lokasi Tun Razak Exchange Development yang sedang dibina. Stesen ini adalah yang terdalam, iaitu 45 meter. Ia akan berhubung dengan laluan kedua KV MRT, laluan Sungai Buloh, Serdang, Putrajaya. Stesen Cochrane terletak dalam kawasan yang sedang ditransformasikan oleh projek-projek regenerasi bandar. Kedalamannya melebihi 35 meter dan kerja-kerja pembinaan stesen berjalan lancar. Terletak di bawah jalan ceras, stesen Maluri dibina mengikut peringkat bagi memastikan aliran trafik yang teratur. Pada 11 April 2015, TBM yang terakhir tiba dan menembusi stesen Pasar Seni. Ia merupakan saat yang mengujakan para jurutera dan pasukan pembina terowong. Mesin tersebut adalah TBM pertama yang dilancarkan dari Cochrane dan telah menggali jarak paling jauh, iaitu 5 km. I'm very happy. My team performed very well. And in fact, we are for tunneling a few percent ahead of schedule. And it's all dedicated to this team of people who work so hard. This is the last breakthrough. I have attended a few breakthroughs. All done very well. It's very good. We are proven ourselves. You can see 10 TBM already been successfully implemented and completed and without any problem to the surrounding. So you can see it's proven already. So I think we are very happy now. And we are very confident that we can do more for the next coming future. Sebagai anak tempatan, saya rasa bangga lah. Saya rasa bangga dapat mengambilkan projek ini dengan jayanya. Penggunaan TBM Variable Density berjaya mengurangkan insiden tanah mendap sebanyak 95% bagi laluan KV MRT Sungai Buloh Kajang berbanding kerja membina terowong smart yang mempunyai keadaan geologi yang sama.
Kehebatan inovasi TBM Variable Density diiktiraf di peringkat antarabangsa dan menerima anugerah International Tunneling and Underground Space Awards 2014 bagi kategori inovasi teknikal terbaik. Setelah kerja-kerja pengorekan terowong siap, TBM dikeluarkan dan dihantar ke kilang baik pulih TBM yang terletak di Pusing Perak. Di sini, TBM dibersihkan dan komponen elektrik yang sensitif dibuka untuk disimpan sebagai persediaan untuk projek-projek akan datang. Kemudahan tersebut yang pertama di Malaysia membolehkan pemindahan teknologi membaik pulih TBM ke negara ini. Semasa kerja dijalankan di tapak kerja bawah tanah, perkara yang paling merisaukan adalah kemalangan. Latihan diadakan dengan kerap bagi memastikan pasukan pembina sentiasa bersedia. Ogos saban tahun adalah tarikh yang paling dinanti-nantikannya. Jiwa dan semangat patriotik beliau diluah dengan menghasilkan pakaian bertema kebangsaan dan dipakai anak-anaknya bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Kita orang terkejut juga tahu, penerimaan orang tu memang ramai yang seronok. Baju bendera lah sini-sini, dek, sini nak bergambar. Menjelajah ke negeri Johor bersama konvoi Kembara Semarak Merdeka Negeri Johor sempena Hari Kebangsaan ke-59. Jurnal Best, 31 Ogos 2016, 7.30 malam. Di tanah ini kita berpijak. Di sini kita hulurkan segala kesetiaan. Menarik sepanjang bulan kebangsaan di TV1. Kita akan teguh mempertahankan nama negara sehati sejiwa. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami di TV1. Di tanah ini kita berpijak. Di sini kita hulurkan segala kesetiaan. Menarik sepanjang bulan kebangsaan di TV1. Kita akan teguh mempertahankan nama negara sehati sejiwa. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami di TV1. Perubahan ini menyaksikan penggunaan pelbagai bahan dalam perubatan. Kita sebenarnya ada tetamu ya Ustaz ya? Ya. Dan mungkin Ustaz Habib boleh perkenalkan siapa tetamu kita hari ini. Selain JAKIM, pihak Jabatan Agama Islam Negeri JAIN merupakan badan yang diberi tanggungjawab. Tentunya dalam satu lagi edisi terbaru terkini di TV1 iaitu Maya Halal. Nantikan Salam Baitullah bersama Ustaz Don Daniel Don Biyajid dengan tajuk Rasulullah SAW di Hatiku. Rabu, 31 Ogos, 9 malam, siaran langsung di TV1. Ini ini PEN pen SEL sel. Nama aku Omar, guru tahun 2. Mengajar bahasa Malaysia memang satu cabaran di sini. Terima kasih. Sahabat-sahabatku sering bertanya kabar Cikgu dan pengalamanku mengajar di sini. Bagiku, tiada yang lebih indah dan menggembirakan untuk dibanding. Apa khabar cikgu? Kabar baik. Bila pelajar-pelajar cuba sebaik mungkin bertutur bahasa Malaysia denganku. Mungkin tidak sebesar mana untuk diperkatakan, tapi bagi aku, ia adalah satu pengorbanan. Walaupun bahasa dan budaya mungkin berbeza, namun kita punya tujuan yang sama.
Kemalangan di tapak bawah tanah boleh menjejaskan pembinaan. Bagi memastikan pasukan bersiap sedia, latihan kemalangan dan menyelamat sering dilakukan. Every 6 months, we have to carry out the emergency drill to give exercise to all of our workers. If the actual incident happen, we are prepared for the incident. Pasukan diuji kecekapan mereka bertindak terhadap insiden kecemasan dan untuk menilai tempoh respon dan tindakan mereka. We want to ensure that the emergency response team is always prepared and ready in the event that a real emergency happens. Di semua tapak bawah tanah, jurutera dan pekerja dilatih tentang kesedaran keselamatan. MMC Gamuda KV MRT telah meningkatkan tahap penyiapan dan keselamatan bagi industri pembinaan tempatan supaya setaraf dengan piawaian antarabangsa. Audit bulanan dilakukan oleh pegawai keselamatan di setiap tapak bagi memastikan mereka mematuhi semua keperluan keselamatan. This is our company policy to ensure that workers are safe to work here. So we are doing a routine monthly audit to ensure those safety rules and regulations are complying, to ensure the site is safe to work. Of course, the workers is our value asset, so make sure those who are working here are safe. Pada April 2015, MMC Gamuda KV MRT telah diumumkan sebagai pemenang Anugerah Keselamatan Antarabangsa dengan kepujian daripada British Safety Council bagi komitmennya terhadap pengurusan kesihatan dan keselamatan. Apabila pengorekan terowong siap, kerja pengkonkritan tapak terowong dijalankan. Pembinaan trek bagi seksyen bawah tanah dan bertingkat dilakukan serentak. On the main line end-to-end, we use the slab track. Using resilient base plate to accommodate to mount the rail so as to minimize any noise and vibration of the track. Untuk mengurangkan pencemaran bunyi sepanjang jajaran, pengadang bunyi juga dipasang. When we were doing the design, there were certain areas that was very close to residential areas. And what we did was we engaged noise consultants to do simulations to see what the noise level would be when the trains start operation. The Institute of Noise and Vibration, University Technology Malaysia, is a national center of excellence in noise and vibration. And we undertook detailed analysis to determine locations that may be affected by noise and vibration along the entire alignment. We were then involved in the detailed design of noise and vibration mitigation measures along the alignment. Seperti yang dinasihatkan oleh perunding, 3 jenis pengadang bunyi dipasang untuk mengawal bunyi yang dikeluarkan oleh operasi tren. The first time is a short vertical kind of barrier. The second is a bit higher. It has a small canopy towards the inside that mitigates the noise further. And the third category is a full enclosure to maximize the suppression of the noise generated. Sepanjang laluan Sungai Buloh Kajang, terdapat 24 buah stesen bertingkat yang memiliki reka bentuk yang setara. They wanted an identity to the station, and they wanted a master identity to the line. So the way he just always looks at design is that we look at the essence and we look for something that's going to express something Malaysian about the station. Konsep reka bentuk stesen bertingkat diilhamkan dari Wakaf Melayu, tempat berteduh tradisional bagi pengembara. The idea of the station was, we call it Wakaf. Wakaf being a sort of pavilion structure that you find usually in the landscape, synonymous with paddy fields and things like this. But the idea of Wakaf is also that the transportation is a sort of a gift to the people. It's something for the people. Bersesuaian dengan identiti Malaysia, reka bentuk stesen adalah selaras dengan alam sekitar negara ini. It should become a tropical station. You know it's a tropical station. So what's the first thing? It's big overhang roofs, natural daylight, naturally ventilated, some sense of greenery, public plaza attached to that. So these were all a series of ideas under the umbrella of the concept of a wakaf. Kelestarian juga merupakan pertimbangan utama. A repetitive design, obviously, there is some efficiency to doing that kind of design.
In terms of construction, you can do all the prefabrication of all of this off-site. So there is a sustainable component to making all of them consistently in one kind of design. Bumbung stesen yang luas membantu melindungi daripada cahaya matahari dan menghalang hujang masuk. These structures have huge roofs. They are collecting rainwater for basically all the toilet facilities and water use within the building, and later to harvest solar with PV cells on top of it. So all of that they already actually integrated into the design. Untuk mengurangkan penggunaan kuasa, sistem pergerakan tren juga telah direka untuk menerima elektrik yang dijana semula apabila tren diperlahankan. They're actually implementing brake pad energy from brake pads from the trains itself onto the energy collection for the buildings. So they're adopting a few of these elements of sustainability within the building. Bagi stesen bawah tanah, konsep reka bentuk seni bina untuk struktur pintu masuk diilhamkan oleh kuarza bersegi-segi yang terbentuk di Rabong Kuarza, Klang Gates, Kuala Lumpur. Rabong 16 km ini adalah yang terpanjang seupamanya di dunia. We took inspiration from it, and in that the shape, the multifaceted shape of the quartz crystal and its multi-coloured reflections sort of resonate with the multiracial spirit and the cultural richness of Malaysia. Setiap stesen bawah tanah mempunyai tema reka bentuk tersendiri yang menonjolkan keunikan persekitaran dan konteks sejarahnya. Stesen Muzium Negara terletak bersebelahan dengan Muzium Negara. Tema peralihan adalah berdasarkan muzium sebagai penyimpan bahan bersejarah berbanding dengan pembangunan baharu di sekitarnya. Di ruang legar, tiang dengan lapisan kaca menggambarkan pengangkutan awam zaman dahulu bagi memberikan kesan nostalgia di dalam stesen yang elegan dan kontemporari. Stesen Pasar Seni terletak berhampiran titik pertemuan antara Sungai Klang dan Sungai Gombak. Maka timbullah tema pertemuan. Sebagai tempat kelahiran Kuala Lumpur, konsep reka bentuk dalaman merupakan satu penghormatan kepada pertemuan ini. Bentuk Y digayakan ke dalam reka bentuk sebagai motif kontemporari. Stesen Merdeka terletak berdekatan Stadium Merdeka di mana kemerdekaan telah diisytiharkan pada tahun 1957. Tema bagi stesen adalah kemerdekaan di mana imej-imej patriotik dipaparkan termasuk pengisytiharan merdeka oleh Tunku Abdul Rahman serta teks rukun negara. Stesen ini akan diintegrasikan dengan pembangunan KL118, bangunan tertinggi di Malaysia kelak. Stesen Bukit Bintang terletak di segitiga emas Kuala Lumpur, lokasi yang sentiasa sibuk. Tema stesen adalah dinamik. Kedinamikan dan kerancakan kawasan ini ditonjolkan melalui dinding setinggi 4 tingkat yang terdiri daripada geometri trapezoid dalam tona merah berbeza bagi mencerminkan pergerakan. Stesen Tun Razak Exchange terletak di kawasan yang bakal menjadi pusat kewangan Kuala Lumpur. Oleh sebab Malaysia merupakan peneraju sistem kewangan Islam, tema stesen ini adalah Korporat Islamik. Reka bentuk stesen akan menonjolkan identiti Islamik dengan suasana kontemporari, formal dan korporat. Motif Islamik akan diserlahkan pada tiang-tiang, dinding dan siling. Kedua-dua stesen Cochrane dan Maluri terletak di kawasan Kuala Lumpur yang kini dalam transformasi oleh dua projek besar pembangunan semula bandar. Kedua-dua stesen ini dijangka memainkan peranan penting dalam pembangunan kawasan sekitar. Tema bagi stesen Cochrane adalah kehidupan bandar, manakala untuk stesen Maluri pula adalah generasi baru. Dalam kedua-dua stesen, gabungan warna digunakan untuk membawa suasana segar, riang dan ceria. Satu lagi ciri unik stesen bawah tanah adalah menggunakan bakat-bakat muda tempatan untuk mereka bentuk bangku bagi setiap stesen. Satu inisiatif Art Express, iaitu pertandingan reka bentuk bangku, telah diperkenalkan oleh MMC Gamuda KVMRT. We decided to invite younger talent, younger brains from colleges and universities
to participate in a competition where they could come up with something. Setelah melalui proses penghakiman, 3 reka bentuk telah dipilih untuk dipamerkan di New Central. Di sini, orang ramai boleh mengundi reka bentuk bangku kegemaran mereka. I think it's great in having different designs, a variety to choose from, and having it displayed, the public can choose from it. Excited lah sebab dia punya design benches tu semua menarik. Lepas tu dia punya station punya design pun menarik lah. Very modern design. Saya rasa itu satu pendekatan yang bagus lah untuk pengguna untuk memilih apa yang diorang rasa kepuasan mereka dan apa yang diorang rasa seronok lah. We think with this approach, we can involve the public and they use the stations more than anybody else. And it's for their comfort and for their use. You've had a very good response. I understand it's about 2,500 votes per day being cast. And we should have fairly good response in terms of overall cross-section from the community. MMC Gamuda KV MRT bersama dengan MRT Corporation telah mengumumkan reka bentuk yang terpilih pada 26 Februari 2016. We've had 6 winners and I think we've seen some great talent today, some great designers for the future. I think everybody's very excited. They're very proud of what they've produced. I'm very happy because I think we've got some really nice designs that are going to go into our underground stations. Pada 15 Disember 2015, pasukan penyelamat kecemasan dari 8 stesen bomba telah dikejarkan ke stesen MRT Filio Damansara. Nantikan Salam Baitullah bersama Ustaz Don Daniel Don Biyajid dengan tajuk Rasulullah SAW di Hatiku. Rabu, 31 Ogos, 9 malam, siaran langsung di TV1. Usually on Mondays, we would start the school week. Ada feel there, bunyi drum. Drum kuat lah. Bzzz. Semua cikgu akan memerhatikan kami daripada atas pentas. Bukan nangga depan. Respect. Mata tetap nangga bendera ya dari di bawah pergi naik atas. Pukul 12. Midnight. Tamat waktu siaran Najus. Kande di radio akan siarkan lagu Negaraku. அப்படி சொல்லி அடுத்த வரிகள் நான் அப்படியே நான் பாடுவேன். அவர் சொல்லி முடிஞ்சோடனே Negaraku tanah tumpahnya darahku. May God bestow blessings and happiness. Tempat yang paling tinggi. Tron. Ke. I feel very difficult to say this. Selamat Bertata. Kenapa? The reason why Bertata is so hard to pronounce is because the consonants K and H are too close together. Itu kan. Kami rasa macam berharga sebab sedar lagu My Country, My Homeland. Negara Ye. It's cool. 只要长大了之后，不论你身在何方，那你一听到这个很熟悉的旋律，你就知道你是属于这个国家，属于这首歌，都是一个对于国家的一个情感。你知道你是属于他们的。I love my country. 回来吧， rumah kita, negara kami. Sehati sejiwa. Tanah ini kita berpijak. Di sini kita hulurkan segala kesetiaan. Menarik sepanjang bulan kebangsaan di TV1. Kita akan teguh mempertahankan nama negara,
sehati sejiwa. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami di TV1. Di tanah ini kita berpijak. Di sini kita hulurkan segala kesetiaan. Menarik sepanjang bulan kebangsaan di TV1. Kita akan teguh mempertahankan nama negara, sehati sejiwa. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami di TV1. Satu senario kecemasan sedang berlaku. Kebakaran berlaku di platform stesen dan pemandu tren yang menghampiri platform menekan brek kecemasan menyebabkan 2 orang pekerja di dalam tren jatuh dan terperangkap. MMC Gamuda KV MRT bersama dengan MRT Corporation telah menetapkan peraturan kecemasan tertentu di semua tapak pembinaan. When an incident happens, the first responder have to notify the control center in Sungai Buloh Depot, and he will activate the emergency services. We have actually a few procedures in place, and what I see from them, they're actually quite good because they can apply the procedures. Latihan ini juga penting untuk pasukan penyelamat kecemasan. We need to do this drill because we need to be familiarized, and also we need to help Bomba to familiarize on how to act in events of emergency, especially on the viaduct. This is something quite new in Malaysia, to rescue people from the viaduct at an elevated platform. Latihan kecemasan berjaya dilaksanakan. Usaha ini adalah sebahagian daripada inisiatif MRT Corporation dan MMC Gamuda untuk memperkenalkan program toleransi SIFA. It's utmost importance because we talk about safety, we're talking about people's lives. Anything could happen because these boys on the ground, they work 24/7. We can't avoid incidences, yeah, but we must be able to find a way to mitigate the risk of having incidences. Dengan program ini, penyediaan ketat, pemeriksaan yang selaras dan prosedur kelulusan dilakukan untuk memastikan keefisienan di tapak kerja dan prosedur keselamatan dipatuhi. Apart from the team that we have, the contractors have on the ground, looking after the safety of everybody involved in the project, we are going to put in additional personnel to make sure that they focus on certain very, very high-risk areas and high-risk activities. Program toleransi SIFA membolehkan penguatkuasa keselamatan menghentikan kerja serta-merta jika pembinaan tidak mematuhi piawaian dan langkah-langkah keselamatan. Taklimat ringkas atau toolbox talk juga dijalankan setiap hari pada permulaan setiap shift kerja. Safety! Di setiap tapak pembinaan, dia akan buat satu general toolbox talk. Di situ mereka akan membincangkan berkenaan dengan pekerjaan yang akan dilakukan, tahap-tahap keselamatan yang perlu diambil untuk mengelakkan daripada kejadian dan juga apa peralatan-peralatan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. MRT Corporation dan MMC Gamuda telah melancarkan pusat latihan KV MRT. Pusat latihan ini merupakan platform untuk mengadakan latihan bagi mempertingkatkan keselamatan dan kesihatan pekerja untuk projek KV MRT. Pada bulan Oktober 2012, konsortium SSSC, perkongsian antara Siemens Malaysia, Siemens AG dan SMH Rail telah dianugerahkan kontrak untuk membekalkan 58 tren metro 4 gerabak tanpa pemandu bagi transit aliran masa Lembah Klang, Sungai Buloh, Kajang. Siemens SMH Consortium is the so-called design-build contractor. So they are responsible for the detailed design and production of the different parts and the assembly, installation, and testing and commissioning here on site. Bagi projek KV MRT ini, tren direka oleh BMW Group Design Works USA dan dibina oleh Siemens AG. Tema Guiding Light telah dipilih untuk reka bentuk luaran tren. Tema ini melambangkan ciri-ciri reka bentuk yang kukuh, moden, elegan dan berkekalan. Bahagian dalaman tren direka bukan sahaja mengambil kira nilai estetik, tetapi menawarkan keselesaan kepada penumpang. Komponen tren diimport dari seluruh dunia. Komponen mekanikal dan elektrikal adalah dari Eropah, manakala badan tren dari China.
Komponen ini dihantar dan dipasang di Rasa, Hulu Selangor, kilang pemasangan tren yang pertama di Malaysia. For full set of production in Rasa, it takes around 45 days for a train set. This is the first full-fledged assembly plant in Malaysia. Every single thing, the interiors, the exteriors, every single component here is fitted in Malaysia. Selepas semua komponen dipasang, tren akan melalui satu siri ujian untuk memastikan segala-galanya dipasang dengan betul dan tepat. We have tens of thousands of wires to be tested. So we have this computerized wiring testing machine, It can test the functionality and the insulation and the continuity of all those wires automatically. Tren juga menjalani ujian kalis air. We will carry out the so-called water test to make sure that when the trains put in the service later, it will not leak, under the heavy rain of Malaysia. Selepas semua ujian dijalankan, set tren yang lengkap dihantar ke depo Sungai Buloh. Dengan saiz 162 ekar, ia adalah depo tren yang terbesar di Asia Tenggara. This depot can house 60 trains of Line 1, and we can also accommodate another more than 40 trains for Line 2. So it is a huge depot, and it has all the equipment that can support the overhaul and heavy maintenance in addition to the light maintenance of the train for Line 1. For Line 1 and Line 2. Di depo Sungai Buloh, tren diprogramkan untuk memulakan pengujian setiap hari mengikut jadual sebenar tren pada masa akan datang. Selepas seharian pengujian dinamik dijalankan di trek sepanjang 1 kilometer, tren akan kembali ke tempat parkir yang telah ditetapkan. Untuk lebih menguji sistem sedia ada, tren dibawa ke Jejambat untuk pengujian di atas trek. We've now put a train actually on the viaduct to do some tests, and the public will actually see that at the beginning, starting very slowly, building up, but eventually will be running quite reasonably fast over a section to demonstrate that the train can meet its speed. So this is another good achievement. Tren-tren ini menggunakan teknologi terkini. Sistem otomasi tren bersepadu yang canggih akan memastikan operasi yang diyakini dan efisien. One feature of our MRT system here is that we use driverless system. So all the trains can be operated automatically by themselves. It's one of the longest fully automatic MRT system in the world. Setiap tren mempunyai 4 gerabak. Dengan lebar 3.1 meter, ia mampu menampung sehingga 1,500 orang penumpang bagi setiap perjalanan. We can run 33 trains per hour. So in each direction during the peak hour, we can carry 40,000 passengers per hour. So you can imagine from both directions, we can actually carry 80,000 passengers into the city center. And we are taking away, tens of thousands of cars from the city center, which is tremendous, saving to the environment. Peta dinamik yang dipaparkan di dalam tren memberi maklumat semasa kepada penumpang. You can see the stations, and the next station, and also other video that can introduce what is around the area, okay, and which side of the door will open. So it's very informative and it's configurable, very user-friendly. Unlike the old days, you have only dots to show where it is. Tren juga dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan dengan kamera pengawasan yang dipasang di luar dan di dalam tren. We have 42 cameras per train, so we make sure that the passengers on board are safe and they will feel the security of it, and they will feel comfortable to travel on the train. Sekiranya berlaku kecemasan, penumpang boleh berkomunikasi dengan pusat kawalan melalui interkom kecemasan yang dilengkapi dengan kamera. When a passenger pushes the button, actually the OCC operator will automatically see his face and see what is going wrong. So you can see that it is a very advanced in feature. It's a latest application of this kind of technology. Dengan ciri keselamatan dan security yang terkini, tren KV MRT mencapai piawaian antarabangsa dalam aspek perlindungan kebakaran. Tren ini juga direka supaya mesra alam. Ia dibina dengan bahan lestari dan boleh dikitar semula pada akhir hayatnya. Ia juga menggunakan penyaman udara, lampu dan sistem brek yang efisien untuk mengurangkan penggunaan tenaga.
Sehingga Jun 2016, 37 train telah dihantar dan kini ditempatkan di depo. Pada 11 November 2015, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak melawat depo Sungai Buloh. Saya amat puas hati dan saya doa semoga apa yang kita telah rancangan yang kita jadualkan menjelang akhir tahun hadapan line pertama MRT Malaysia dapat beroperasi nanti. Projek ini telah memasuki fasa yang mengujakan. Orang ramai menanti-nantikan sistem MRT yang bakal beroperasi menjelang akhir 2016. Definitely, I'm excited to use MRT system for a simple reason. I don't have to spend about close to 4 hours a day on the road unproductively. I'm pretty excited about the upcoming MRT, so I hope everyone can leverage on it and hopefully improve the way of we move around. Saya rasa sangat gembira dengan lega MRT dah siap. Saya boleh visit rumah kawan saya yang jauh walaupun guna MRT pun dia cepat nak sampai, tak payah nak tempuh jam semua dan dia sangat eco-friendly. Saya berasa amat gembira bila dengar MRT dah nak siap lah. Especially bila dia dapat menghubungkan antara kawasan Kajang dengan Sungai Buloh sebab kita tahu dua kawasan tu kawasan yang sangat congested. So dengan adanya MRT ni dia dapat mempercepatkan perjalanan dalam masa yang sama, mengurangkan kos lah dan dia dapat membantu kos sara hidup rakyat. Selepas 4 tahun, pembinaan laluan Sungai Buloh Kajang kini hampir selesai. We're doing great. We're on track. In fact, if you can see now, a few trains now being tested. So for phase 1 from Sungai Buloh until Semantan, which is about 12 stations, it's going to be fully operational by December. I'm very confident that's going to be achieved. And for phase 2 from Semantan until Kajang, that will be July 2017. And I'm looking forward for it to be operational so that Malaysia can become a much more livable place to live.